Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan dalam negara. Bantuan khas RM1,000 akan diberikan kepada kesemua 213 penumpang yang terlibat dalam kemalangan LRT laluan Kelana Jaya berhampiran stesen KLCC malam tadi. Perkara itu diumumkan Pengerusi Prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dalam sidang media khas di Ibu Negara. Kita akan juga memberi bantuan khas kepada mereka yang hospitalized, dimasukkan ke hospital, kos perubatan, kos perawatan dan sebagainya sejak mula masuk hinggalah dia terpulih semula daripada hospital, discharge from the hospital and pulih. InsyaAllah we'll give them support, medical support kepada mereka itu. How much each? Itu tertakluk kepada individual punya kes. Datuk Seri Tajuddin juga berkata pihaknya turut akan menghulurkan bantuan kepada mereka yang hilang punca pendapatan berikutan kejadian itu. So for certain days, beberapa hari mereka hilang pekerjaan, tak boleh bekerja. We are very concerned. Kita sangat prihatin kepada nasib keluarga mereka, ramai anak dan sebagainya. So kita akan bantu untuk dia punya kelangsungan hidup. Dalam insiden semalam, 6 orang kritikal termasuk 3 memerlukan alat bantuan pernafasan daripada 64 mangsa yang cedera parah. Berita seterusnya, kadar kematian akibat COVID-19 di New Delhi meningkat sekali ganda berbanding kadar nasional. Dalam tempoh 3 minggu pertama bulan ini, kadar kematian di ibu negara India itu mencecah 2.54%, lebih sekali ganda berbanding kadar purata nasional iaitu 1.14%. Semalam, India merekodkan keseluruhan 303,720 kes kematian akibat wabak itu, sekaligus menjadi negara ketiga di dunia yang melepasi 300,000 kematian selepas Amerika Syarikat dan Brazil. Denmark merancang menyumbang 3 juta dos vaksin COVID-19 kepada negara-negara membangun tahun ini melalui program perkongsian global COVAX. Perkara itu diumumkan Perdana Menterinya Mette Frederiksen. Jenis vaksin yang akan disumbangkan belum diputuskan. Beliau turut berharap pemimpin negara anggota EU yang menghadiri sidang kemuncak Kesatuan Eropah di Brussels bersetuju menyalurkan 100 juta dos vaksin kepada COVAX. Amerika Syarikat akan memastikan situasi di Gaza kembali normal. Jaminan itu diberikan Presiden Joe Biden dalam perbincangan dengan rakan sejawatannya dari Mesir, Abdel Fattah al-Sisi. Menurut Biden, pentadbirannya sedia bekerjasama dengan rakan-rakan di peringkat antarabangsa bagi menyokong pihak berkuasa Palestin dan usaha pembinaan semula Gaza. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Antony Blinken akan memfokus kepada langkah memastikan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkekalan semasa lawatannya ke Asia Barat. Turut diberi tumpuan usaha pembinaan semula Gaza. Dalam lawatannya itu, beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Israel di Baitul Maqdis, Presiden Palestin di Ramallah, Presiden Mesir di Kahirah serta Raja Jordan di Amman. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan Israel tidak membenarkan bantuan bagi pembinaan semula Gaza disalurkan melalui Hamas. Sebaliknya, sebarang bantuan perlu disalurkan menerusi mekanisme antarabangsa. Ia juga perlu melibatkan pihak berkuasa Palestin yang berpangkalan tebing barat. Serangan tentera Zionis selama 11 hari telah menyebabkan kemusnahan besar terhadap infrastruktur di Gaza. Kesatuan Eropah EU mengecam penculikan pemimpin awam di Mali. Presiden Majlis EU Charles Michel menyifatkan insiden itu sebagai serius. EU akan menimbang untuk mengenakan tindakan sewajarnya. Beliau mengulas mengenai penahanan Presiden Bah Endau, Perdana Menteri Mokhtar Wan dan Menteri Pertahanan Sulaiman Dokore oleh tentera Mali. Mali dipimpin oleh kerajaan sementara sejak rampasan kuasa tentera Ogos tahun lalu.
Australia akan menutup kedutaannya di Afghanistan pada 28 Mei ini. Pengumuman dibuat oleh Perdana Menteri Scott Morrison. Keputusan tersebut menyusul selepas pengunduran tentera antarabangsa dari negara bergolak itu yang mencetuskan kebimbangan mengenai keadaan keselamatan di Kabul. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.